Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 19 April 2023 bersama saya, Pia Nadia. Dr. Mahathir Mohamad mempertikaikan kenyataan Anwar Ibrahim yang menasihatkan orang Melayu supaya tidak terlalu selesa dan angkuh hingga meminggirkan kaum lain. Beliau turut menyifatkan kenyataan Perdana Menteri itu sebagai ganjil kerana menghina orang Melayu. Anwar dalam ucapannya 4 April lalu nasihatkan orang Melayu Islam supaya tidak terlalu selesa dan angkuh sehingga menganggap kelompok lain tidak boleh diraikan. Katanya ia adalah antara pengajaran yang dilihatnya ketika melakukan lawatan kerja ke Kemboja di mana umat Islam diraikan walaupun penduduk majoriti beragama Buddha. Dalam tulisannya, Dr. Mahathir menegaskan bahawa orang Melayu sejak sebelum dan selepas merdeka telah meraikan kaum-kaum lain. Tambahnya, kerakyatan telah diberikan kepada 1 juta pendatang dan mereka turut diberi hak untuk mengundi dan dilantik dalam kerajaan. Bekas pengerusi pejuang itu juga menegaskan bahawa ekonomi negara adalah di bawah pegangan orang bukan Melayu. Tambahnya, sebelum ini ramai yang marah apabila dia menyatakan Melayu malas, sedangkan dia bertujuan untuk mengingatkan bahawa kaum lain sudah menguasai hampir ke semua sektor ekonomi negara. Sebenarnya itu, Dr. Mahathir mempersoalkan adakah orang Melayu hanya boleh tidak angkuh apabila kaum itu sudah tidak memiliki apa-apa di negara ini. Populariti Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mak Noor dijangka menarik lebih ramai pengundi bukan Islam menyokong Perikatan Nasional di Kedah pada PRN akan datang. Demikian kata Timbalan Pengerusi PN Kedah M. Marimutu merujuk kepada tinjauan yang dilakukan PN negeri itu baru-baru ini. Free Malaysia Today melaporkan Marimutu sebagai berkata, Sanusi sebagai Menteri Besar sangat disenangi dan mudah didekati walaupun terdapat kebimbangan mengenai larangan perjudian. Pemimpin gerakan itu merujuk kepada keputusan kontroversi pemimpin PAS itu di mana pentadbirannya mengharamkan semua operasi kedai perjudian di Kedah mulai 2022. Selain itu, katanya rakyat Kedah juga menghargai usaha dan kerja keras Sanusi dalam membawa pelaburan asing yang besar ke negeri itu. Menurut Marimutu lagi, PN Kedah menjangkakan peningkatan undi daripada pengundi bukan Melayu sehingga 15% pada pilihan raya negeri akan datang. Katanya ia hampir 2 kali ganda daripada jumlah undi yang diterima PN di negeri itu pada PRU ke-15 November lalu, iaitu sekitar 8%. Marimutu juga berkata PN juga menjangkakan populariti Sanusi akan membantu mereka memenangi sekurang-kurangnya 33 daripada 36 kerusi DUN di Kedah jika tidak semua kerusi. Ini berita yang baru kita terima. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah menfailkan permohonan untuk mengetepikan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya. Peguamnya Chetan Jetwani mengesahkan bahawa permohonan itu telah difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Ini termasuk untuk menangguhkan kes jenayahnya di Mahkamah Seksyen sementara menunggu keputusan permohonannya itu. Kita ke perkembangan berikutnya. SPRM meminta pihak pengurusan sebuah kondominium di Cyberjaya menyerahkan rakaman kamera litar tertutup CCTV melibatkan 3 buah kereta. Menurut sumber SPRM, 2 daripadanya didaftarkan atas nama Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar. Difahamkan ia sebahagian daripada dakwaan rasuah yang dikatakan bernilai 97 juta ringgit melibatkan 2 pegawai kanan menteri itu. Menurut sumber SPRM meminta rakaman CCTV bagi tarikh 6 hingga 7 Mac 2023 dan 7 hingga 8 April 2023 bagi 3 kereta jenis Mercedes-Benz, Proton Perdana dan Mitsubishi Outlander. Carian maklumat kenderaan di internet mendapati kereta Mercedes dan Outlander didaftarkan sebagai kenderaan milik persendirian atas nama Sivakumar. SPRM memberi tempoh sehingga semalam kepada kondominium itu untuk menyerahkan rakaman tersebut. Malaysia kini telah menghubungi pejabat menteri dan SPRM dan masih menunggu maklum balas mereka. Sementara itu, utusan Malaysia yang memetik sumber melaporkan SPRM masih meneruskan pencarian wang berjuta-juta ringgit yang didakwa melibatkan pegawai kanan menteri melalui orang tengah. Laporan itu turut mengesahkan bahawa agensi itu tidak menemui sebarang bukti ketika menggeledah rumah dan pejabat menteri.
Ahli perniagaan dalam buruan, Jolo dikatakan membayar penyanyi rap Pras Mitchell $20 juta untuk bergambar dengan Barack Obama pada 2012. Menurut laporan Bloomberg, Mitchell yang sedang dibicarakan kerana melobi haram memberitahu perkara itu di mahkamah ketika disoal peguamnya. Mitchell berkata dia diupah oleh Jolo sebagai pembantu selebriti yang mempunyai akses kepada majlis makan malam kutipan dana Obama di Washington DC. Tambahnya reputasi Jolo terlalu panas untuk mendapat jemputan, namun dia sanggup mencuba dengan bayaran. Akhirnya Jolo membayar Mitchell $20 juta dalam tempoh 9 bulan sebagai bayaran gambar dia diapit oleh Obama dan isterinya Mitchell di hadapan pokok Christmas. Terdahulu pada Julai 2012, Mitchell terlibat dalam satu kutipan derma untuk Obama di Miami, Florida, di mana penyertaan adalah $40,000 sekepala. Pasukan Obama tidak menjemput Jolo, sebaliknya bapa ahli perniagaan itu, Larry Lau Hock Peng, duduk di sebelah Obama pada satu ketika semasa acara itu. Setakat ini perbicaraan Mitchell mendedahkan pertemuan Jolo dengan selebriti Kim Kardashian dan anak tiri bekas Perdana Menteri Najib Razak Riza Aziz. Perbicaraan itu juga mendedahkan bahawa pelakon The Wolf of Wall Street Leonardo DiCaprio bertemu Najib melalui Jolo. Cuti umum tambahan sempena Aidilfitri akan memberi beban kewangan yang tidak perlu kepada perniagaan, kata pemilik Pasaraya Maidin, Amir Ali Maidin. Dalam temu bual bersama Esra Awani, ahli perniagaan itu sebaliknya menasihatkan kerajaan supaya tidak mengambil pendekatan yang populis. Amir dalam temu bual program Agenda Awani malam tadi berkata, berikutan pengumuman saat akhir pihak kerajaan, pihaknya menjangkakan kerugian sebanyak RM500,000. Beliau mengulas cuti tambahan Aidilfitri yang diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim semalam. Tambah Amir lagi, jumlah kerugian perniagaan akibat pengumuman cuti tambahan boleh digunakan untuk kegunaan lain yang lebih baik seperti menurunkan harga menu rahmah dan barangan lain. Tegasnya langkah itu akan lebih menguntungkan rakyat. Amir turut mengulas mengenai pengecualian tol di semua lebuh raya selama 4 hari sepanjang tempoh Aidilfitri yang diberikan kepada semua jenis kenderaan. Menurut ahli perniagaan itu, walaupun ia menggembirakan ramai orang, tidak semua pelancong memerlukan subsidi seperti itu daripada kerajaan. Malaysia wajar mempertimbangkan untuk mengekspor daun ketum yang dilarang penggunaan dan penjualannya di sini ke Amerika Syarikat, kata Khairi Jamaluddin. Berkata dalam siaran podcast Keluar Sekejap, bekas Menteri Kesihatan itu berkata ketum merupakan tumbuhan asli di Malaysia dan ia tidak boleh dipersiakan begitu sahaja. Mengulas lanjut, Khairi berkata, kerajaan boleh mengenakan kawalan ekspor yang ketat daripada penanaman pokok sehinggalah produk akhirnya dihantar ke luar negara. Maksudnya, hanya lembaga ketum sebagai contoh. Lembaga ketum diwujudkan, dia saja yang boleh beli pokok ketum dan dia saja yang boleh proses dan dia saja yang boleh ekspor kepada Amerika Syarikat. Pekebun kecil ketum, daripada kena tangkap dengan polis, mereka boleh jual ketum mereka dan dapat pendapatan $1,000, $2,000 setiap bulan. Menjual ketum. Mungkin ada di setengah mereka kata kalau dapat jual ketum mereka akan berhenti menoreh getah, ya. Tetapi tak boleh jual di Malaysia sebab ban, illegal in Malaysia. Negara lain boleh guna, apa masalahnya? Selain itu, katanya pihak berkuasa juga boleh memantau dan mengelakkan produk itu daripada jatuh ke tangan pihak yang salah. Untuk rekod, ketum diharamkan oleh Kementerian Kesihatan kerana mengandungi bahan alkaloid psikoaktif dan didakwa masih belum terbukti secara saintifik berguna sebagai ubat di Malaysia. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.